Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Wafak binti Yusof selaku pensyarah bagi subjek Undang-Undang Jenayah Perbandingan 1 dan rakan-rakan yang mungkin menonton video pembentangan kes ini. Pada kali ini, saya akan membentangkan kes Juraimi Hussein versus Public Prosecutor yang direkodkan pada tahun 1998, Volume 2, Current Law Journal muka surat 383. Ianya adalah satu kes yang popular yang dikatakan juga sebagai kes pembunuhan paling kejam dalam sejarah jenayah pembunuhan di Malaysia. Kes ini juga lebih dikenali dengan nama lain iaitu kes Mona Fendi. Baiklah, kita pergi kepada fakta kes. Tertuduh Juraimi Hussein bersama dua orang lagi iaitu Muhammad Afandi dan Mazna Ismail ataupun lebih dikenali dengan nama Mona Fendi telah dituduh atas pembunuhan Datuk Mazlan iaitu seorang ahli Dewan Undangan Negeri Pahang. Datuk Mazlan telah berjumpa dengan Mona Fendi yang juga merupakan seorang bomoh untuk bantuan gaib demi meningkatkan kejayaan politiknya dan mendaki tangga parti. Kemudian Datuk Mazlan telah dipelawa oleh Mona Fendi dan pasangannya untuk mengambil bahagian dalam satu upacara ilmu hitam di rumah Mona Fendi. Dan kemudiannya, Datuk Mazlan telah dibunuh pada malam tersebut. Mayat Datuk Mazlan ditemui di tempat Juraimi menetap dalam keadaan dikerat kepada 18 bahagian dan kepalanya dipancung. Mereka telah dibicarakan oleh hakim dan juri di Mahkamah Tinggi Temerloh. Testimoni daripada saksi-saksi, keterangan fizikal seperti kapak dan penemuan mayat Datuk Mazlan yang telah dikerat-kerat dan pernyataan bertulis yang dibuat oleh pihak tertuduh pertama dan kedua telah diterima sebagai keterangan. Tertuduh pertama juga mengatakan dia berada di bawah pengaruh sihir dan tidak menyedari apa yang berlaku. Jadi Juraimi ni dia cuba mengatakan dia berada dalam pengaruh sihir lah ketika malam pembunuhan berlaku. Hanya selepas penahanannya di balai polis, apabila tertuduh kedua meletakkan tangan di bahunya, barulah dia tersedar daripada khayal. Dia kemudiannya diminta oleh peguamnya untuk dihantar ke Hospital Besar Kuantan untuk pemerhatian bagi membolehkan menggunakan dalihan tidak sempurna akal. Namun, dalihan itu tidak berjaya digunakan dan kesemua tertuduh telah didapati bersalah dan dihukum mati. Mereka kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Kuala Lumpur. Dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan Kuala Lumpur, Peguam Encik Karpal Singh yang mewakili perayu pertama telah membuat 7 aduan yang dikatakan mencacatkan perbicaraan sebelum ini. Manakala, Peguam Encik Gulam Mustafa yang mewakili perayu kedua dan ketiga telah membuat 9 aduan bagi pihak perayu. Jadi terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan oleh kedua peguam dengan melihat kepada 7 aduan daripada peguam pertama, 9 aduan daripada peguam kedua. Terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan, namun yang perlu diketengahkan adalah berkaitan pembelaan tidak sempurna akal dan penerimaan niat bersama atas pengakuan perayu pertama yang juga berkaitan dengan subjek ni lah. Yang ini membawa kepada dua isu kes yang saya ingin ketengahkan dalam kes ini. Baik, isu kes yang pertama, sama ada hakim gagal atau tidak dalam mematuhi peruntukan mandatori yang berkaitan dengan dalihan gila, iaitu tidak sempurna akal mengikut kepada Seksyen 84 Kanun Kesiasaan. Ini adalah isu yang dibangkitkan oleh peguam tertuduh pertama iaitu Encik Karpal Singh. Isu yang kedua, sama ada pengakuan niat bersama tertuduh pertama disabitkan kepada tertuduh kedua dan ketiga atau tidak berkaitan Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Iaitu isu yang dibangkitkan oleh peguam tertuduh kedua dan ketiga Encik Gulam Mustafa. Seterusnya kita pergi kepada bentuk keterangan yang dihujahkan oleh kedua peguam berdasarkan isu yang dibangkitkan oleh mereka. Baik, berkaitan pembelaan tidak sempurna akal yang gagal digunakan dalam kes sebelum ini, peguam perayu pertama Encik Karpal Singh mengatakan perbicaraan sebelum ini adalah tidak mematuhi kepada Seksyen 342 dan Seksyen 343 Kanun Prosedur Jenayah, yang mana sepatutnya menjadi tanggungjawab hakim untuk menangguhkan perbicaraan sementara menunggu penerimaan sijil penguasa perubatan. Seterusnya, Encik Gulam Mustafa, peguam yang mewakili tertuduh kedua dan ketiga, pula berhujah dengan mengatakan pembelaan tidak sempurna akal terpakai kepada tertuduh pertama. Oleh itu, tidak timbul persoalan berkaitan niat bersama terhadap tertuduh kedua dan ketiga. Berikutan keadaan tertuduh pertama yang tidak mampu untuk membentuk apa-apa jenis niat, maka bagaimana pula tertuduh kedua dan ketiga boleh bertindak atas niat bersama dengan tertuduh pertama? Sebabkan tertuduh pertama Juraimi ni masa tu dia berada dalam keadaan tidak waras. Jadi dalam keadaan tidak waras dia tak mampulah untuk mempunyai apa-apa niat dalam perbuatannya. Dan macam mana pula tertuduh kedua dan ketiga ni ada niat bersama dengan tertuduh pertama yang ketika mana dia berada dalam keadaan tak waras lah.
Kemudian kita pergi kepada hujah hakim atau alasan penghakiman yang diberikan berdasarkan isu pembelaan tidak sempurna akal dan niat bersama. Baik, pembelaan tidak sempurna akal telah gagal digunakan. Berdasarkan dari nota hakim bicara sebelum ini menunjukkan beliau telah menangguhkan perbicaraan atas permohonan peguam tertuduh pertama sebelum ini. Sementara tertuduh pertama dihantar ke Hospital Besar Kuantan untuk pemerhatian atas pembelaan tidak sempurna akal yang didakwa olehnya. Jadi untuk mendapatkan pembelaan tak sempurna akal, tertuduh pertama telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan laporan tentang keadaan mentalnya. Kemudian perbicaraan disambung semula pada 17 Oktober selepas ditangguhkan disambung semula pada 17 Oktober yang turut dihadiri oleh ketiga-tiga tertuduh. Perbicaraan berlangsung seperti biasa dan tiada sebarang laporan berkaitan lawatan tertuduh pertama ke Hospital Besar Kuantan. Jadi dalam kes ini, tiada sebarang bahan atau laporan yang diberikan kepada hakim berkaitan keadaan mental tertuduh pertama. Sedangkan, peguam sebelum ini telah meminta untuk tertuduh pertama berada di bawah pemerhatian hospital. Tambahan pula, jawapan yang diberikan oleh tertuduh pertama semasa pemeriksaan balas serta kenyataan amaran menunjukkan tiada sebarang penyakit mental yang dialami oleh tertuduh pertama. Bahkan, ketika pemeriksaan balas tertuduh pertama, Encik Gulam Mustafa sendiri mengatakan kisah tertuduh pertama berada di bawah pengaruh sihir itu adalah palsu. Kenapa Encik Gulam Mustafa cakap macam ni? Sebenarnya adalah untuk membela anak guamnya lah yang menuduh dia telah berada dalam keadaan disihir oleh kedua tertuduh. Baik, selain itu, tertuduh pertama juga tidak mengalami sebarang kelemahan akal kerana dia boleh untuk mengingati secara terperinci semua yang berlaku kepada si mati ketika malam pembunuhan. Oleh itu, kita dapat lihat bagaimana Juraimi ini sebenarnya bukanlah berada dalam keadaan tak waras. Dah hantar ke hospital pun tiada sebarang laporan diberikan kepada hakim. Sebab tu pembelaan dan lihan tidak sempurna akal gagal digunakan oleh Juraimi. Kemudian kita pergi kepada alasan penghakiman bagi isu niat bersama. Yang mana isu niat bersama ni telah diterima oleh hakim. Berdasarkan Seksyen 30 Akta Keterangan 1950, apabila lebih daripada seorang dibicarakan bersesama atas suatu kesalahan yang sama dan pengakuan salah yang dibuat oleh seorang daripada mereka yang menyentuh dirinya dan beberapa orang yang lain itu terbukti, mahkamah boleh menimbangkan pengakuan salah itu bagi menentang orang yang lain itu dan juga bagi menentang orang yang membuat pengakuan salah itu. Jadi berdasarkan seksyen ini, jika A dan B dibicarakan bersama kerana membunuh C, dibuktikan bahawa A telah berkata saya dan B telah membunuh C, mahkamah boleh menimbangkan kesan pengakuan salah yang dibuat oleh A itu bagi untuk menentang B. Selain itu, juri turut mengambil kira berkaitan bukti selain dari pengakuan yang diberikanlah, yang mana pihak pendakwaan juga turut memberikan bukti yang kukuh untuk melakukan pertuduhan. Maka, tiada sebarang kecacatan terhadap penggunaan Seksyen 30 Akta Keterangan 190 dalam kes ini sebab adanya pengakuan dan juga adanya bukti yang kukuh. Tambahan lagi, berdasarkan Seksyen 34 Kanun Kesiasaan, apabila suatu perbuatan jenayah dilakukan oleh beberapa orang bagi mencapai niat bersama, mereka semuanya, tiap-tiap seorang daripada mereka itu adalah bertanggung atas perbuatan itu sama seperti seolah-olah perbuatan itu telah dilakukan olehnya seorang. Dan dua elemen untuk memenuhi seksyen tersebut berjaya dibuktikan, iaitu mesti adanya bukti tertuduh ada di tempat kejadian. Kedua, mesti terdapat bukti yang menunjukkan bahawa terdapat rancangan pembunuhan yang telah diatur yang melibatkan tertuduh. Kedua elemen bukti ini telah berjaya dikemukakan oleh pendakwaan untuk menggunakan Seksyen 34 yang juga berdasarkan pengakuan yang diberikan oleh tertuduh. Setelah meneliti dengan teliti rumusan hakim bicara sebelum ini, mahkamah tidak bersetuju dengan hujah peguam yang menyatakan juri telah tersilap berkaitan isu niat bersama. Manakala mahkamah berpuas hati dengan keputusan yang dilakukan oleh hakim bicara sebelum ini dan menolak hujah daripada peguam. Jadi mahkamah tak terimalah hujah peguam yang menolak isu niat bersama dan menerima keputusan hakim sebelum ini, yang mana membawa kepada keputusan mahkamah. Oleh itu, berdasarkan dalihan tidak sempurna akal yang gagal digunakan dan penerimaan niat bersama, mahkamah memutuskan rayuan ditolak dan kesemua tertuduh disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman. Baik, kita pergi kepada aplikasi prinsip yang terlibat dalam kes ini. Yang pertama, Seksyen 84 Kanun Keseksaan,
Pembelaan orang tidak sempurna akal yang gagal digunakan oleh Juraimi. Orang yang tak sempurna akal semasa dia melakukan jenayah, dia dianggap tidak bersalah. Seterusnya, Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah. Prosedur jika tertuduh tidak sempurna akal, tertuduh akan dihantar ke hospital untuk dilakukan pemerhatian dan kemudian adanya laporan berdasarkan keadaan mental tertuduh. Seperti mana yang berlaku pada Juraimi lah yang dihantar ke hospital. Seksyen 343 Kanun Prosedur Jenayah, Perakuan Pengarah Perubatan. Kalau pengarah perubatan memperakui tertuduh itu orang tidak sempurna akal, maka mahkamah boleh menangguh perbicaraan. Seksyen 30 Akta Keterangan 1950, pengakuan salah diterima juga dengan orang yang dibicara bersama dengannya. Macam apa yang saya kata tadi, jika A dan B dibicarakan bersama kerana membunuh C, dibuktikan bahawa A telah berkata, saya dan B telah membunuh C. Mahkamah boleh menimbangkan kesan pengakuan yang dibuat oleh A itu untuk menentang B. Seterusnya, Seksyen 34 Kanun Keseksaan, perbuatan jenayah ditanggung bersama dengan setiap orang yang mempunyai niat bersama. Baik. Kemudian kita pergi kepada bahagian terakhir, iaitu kes yang dirujuk, iaitu kes Jusoh versus Public Prosecutor, di mana tertuduh telah disabitkan bersalah atas membunuh 4 orang. 4 orang itu ialah kakak iparnya dan 2 anaknya yang masih kecil dan seorang lelaki yang tidak dikenali, dan menyebabkan kecederaan parah 2 lelaki yang lain. Sepanjang perbicaraan, tertuduh hanya berdiam dan satu-satu perkara yang dibangkitkan bagi pihaknya adalah pembelaan dalihan tidak sempurna akal, sebab seorang pegawai perubatan yang melihat perayu selepas penahanannya menyifatkan dia berada dalam keadaan terpinga-pinga dan juga tiada motif dalam pembunuhan yang dilakukan olehnya. Beban pembuktian terhadap dalihan tidak sempurna akal telah berjaya dibuktikan oleh tertuduh, dan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penolong penguasa perubatan, iaitu tertuduh berada dalam keadaan acute mania, iaitu satu gangguan bipolar yang menyebabkan tertuduh mudah marah yang sangat tidak stabil bersama dengan aktiviti atau tahap tenaga yang berlebihan. Oleh itu, mahkamah memutuskan tertuduh bebas dari pertuduhan dan mendapat pembelaan dalihan tidak sempurna akal. Jadi dalam kes yang dirujuk oleh hakim ini, hakim mengatakan beban pembuktian pembelaan tidak sempurna akal adalah terletak kepada tertuduh. Seperti mana pada kes ini, tertuduh berjaya membuktikan dia berada dalam keadaan tidak sempurna akal. Iaitu berlawananlah dengan apa yang berlaku dalam kes Juraimi, yang mana kegagalan oleh Juraimi untuk membuktikan dakwaannya. Sebab itu Juraimi tidak boleh menggunakan dalihan tidak sempurna akal. Baik, kita pergi kepada kes seterusnya, iaitu kes Datuk Mukhtar bin Hashim and another versus Public Prosecutor. Datuk Mukhtar iaitu seorang bekas Menteri Belia dan Sukan dan 3 orang lagi telah disabitkan atas kesalahan membunuh Datuk Muhammad Taha yang merupakan Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kesalahan mereka boleh dihukum di bawah Seksyen 302 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Tertuduh ketiga, Rahmat Satiman, telah membuat pengakuan dan sekaligus membuktikan pertuduhan kepada Datuk Mukhtar berdasarkan Seksyen 34 Kanun Keseksaan dan Seksyen 30 Akta Keterangan. Jadi, hakim telah merujuk kepada kes ini dengan melihat kepada prinsip yang digunakan oleh Hakim Hasim Yop Ehsani, iaitu untuk menggunakan Seksyen 34 Kanun Keseksaan mestilah dibuktikan perbuatan jenayah dilakukan secara bersama-sama menurut perancangan awal yang telah dilakukan secara bersama. Dengan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan, Datuk Mukhtar dan Rahmat Satiman telah didapati bersalah. Oleh itu, habislah pembentangan saya. Sekian sahaja. Terima kasih.